Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'alna mutakallimina bil lughatil arabiyyah fushah wa mutabahhiran fi 'ulumiha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah dengan rahmat dan ampunan dan bimbingan dari Allah dapat kita berkumpul bersama pada malam ini. Dan insya-Allah kita akan teruskan pengajian kita dengan dalam kitab Fiqh Mazhab Syafi'i. Dalam Fiqh Manhaji yang jilid yang pertama menghuraikan bab suci, bersuci dan sembahyang. Dan insya-Allah kita sambung pengajian kita pada muka surat 107 dalam bab tayamum. Yang kita dah masuk itu dalam bab tayamum ini ta'rifnya. Dan ia adalah kemudahan yang Allah bagi satu rukhsah, keringanan. Yang mana atas sebab-sebab kita tak dapat melakukan syariat yang mana yang berbentuk yang asal, syariat yang asal ini berwuduk. Kemudian Allah bagi keringanan dalam banyak perkara dalam hal berkaitan dengan fiqh. Memang banyak keringanan yang Allah bagi. Ini bukan kata ulama yang letakkan dan bukannya Rasulullah yang letakkan tentang tayamum, maka Allah sendiri yang letakkan hukum tersebut, yang memudahkan kita. Ini undang-undang hukumnya ini dan satu keringanan yang Allah hadiahkan kepada kita atas yang mana jika kita susah untuk melaksanakan syariatnya dalam keadaan yang tertentu. Keuzuran itu datang atas diri kita ataupun atas keadaan setempat. Dalam fiqh kita tengok dulu, untuk kita nak beramal dengan amalan perkara yang biasa, yang ini kewajipan, tengok pada orang, dia mampu tak untuk melaksanakan sedemikian. Kalau tak mampu, Allah ada bagikan keringanan kat situ, dan Rasulullah mengajar caranya. Itu atas individu. Boleh berlaku pada tempat yang kita duduk, berlaku musibah dan sebagainya, sehingga mendatangkan kita keringanan. Ya Allah datangkan satu keringanan yang boleh kita mengguna pakaikannya. Contoh macam jamak dan kasar. Jamak kasar bagi orang yang bermusafir, itu berlaku pada individu. Tapi sekiranya berlaku banjir pada tempat kita, kan, sehingga susah kita nak melaksanakan solat itu, maka keringanan yang Allah bagi itu dipanggil rukhsah. Kita boleh buat apa? Ini ulama letakkan pandangan berdasarkan daripada hadis-hadis Nabi. Dalam keadaan yang hujan yang lebat sehingga yang datangnya banjir, kan? Lah ni kampung Expo banjir dah. Jadi kalau berlaku macam tu, susah nak sembahyang dan sebagainya, dia boleh buat satu jamak, kan? Yang mana keringanan rukhsah yang diberi itu berdasarkan kitab-kitab yang kita dah belajar lah, kan? Kitab-kitab fiqh dalam mazhab Syafi'i. Boleh kita laksanakan jamak jika susah untuk kita nak melaksanakan solat fardu seperti biasa. Itu satu musibah yang datang bukan pada diri seseorang, tetapi datangnya dalam bentuk keadaan setempat. Keadaan setempat yang datang kadang-kadang satu ujian yang Allah bagi, satu bencana yang datang pada seseorang ataupun tempat itu yang membolehkan kita mengambil keringanan. Ya Allah bagi satu keringanan. Contoh dalam yang kita belajar pada malam ni adalah tayamum. Kita tengok sikit dalil dia. In kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-ghaid aw lamastumun nisa. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan lalu kamu tidak memperoleh air. Ini dalam kita nak melaksanakan sembahyang, istinja dan sebagainya, maka kita nak kena ni mengangkat hadas kecil. Kalau tak ada air, maka bertayamumlah. Fatayammamu sa'idan thayyibah. Bertayamumlah dengan tanah yang baik, tanah yang bersih, dan sapulah muka dan tanganmu dengan tanah. Ini Allah bagi ringkas kata-kata yang keringanan yang Allah bagi pada kita. Yang jika seorang itu sakit, ini kita dah belajar tentang al-asaib, orang yang luka, yang kena balut lukanya itu, yang tak dapat nak mengambil wuduk dengan sempurna, dan orang yang balutannya itu dalam keadaan dia patah tulang dan sebagainya, boleh bertayamum dengan kaedah-kaedah yang diberi, yang kita dah belajar, yang telah lepas. Yang ini juga Allah bagi keringanan bagi orang yang dalam perjalanan, ini dalam safarin, orang bermusafir,
jika ada satu musibah yang berlaku padanya, atau kata kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan. Ini yang perkara yang membatalkan wuduk kan. Yang mana lalu kamu tidak boleh air. Ini bagi orang yang untuk nak mengambil wuduk kan. Kalau tak boleh nak ambil wuduk dan berada dalam keadaan hadas kecil atau dah besar, maka kat sini bolehlah kita untuk bertayamum dengan tanah. Sekali lagi saya ulang dalil. Kemudian Allah khabar sekali lagi, sapulah muka dan tanganmu dengan tanah. Yang ini dalil daripada Al-Quran, mana satu rukhsah keringanan yang Allah berikan. Dan kita tengok dalil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ju'ilat lana al-ardu kulluha masjidan wa ju'ilat turbatuha lana tuhuran idza lam najid al-ma'. Mana daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dijadikan kepada kita bumi keseluruhannya sebagai masjid. Yang ni yang mana ada syarah hadis tentang mana dalam Sahih Muslim, mana semua tempat yang kita yang asalnya bersih, tempat tersebut, jalan dan sebagainya yang pada asalnya tempat itu adalah bersih, maka semua tempat di dalam muka bumi ini kita boleh melaksanakan sembahyang padanya. Yang dikatakan dalam hadis tersebut adalah permukaan tanah, permukaan bumi. Lepas tu dikatakan dan dijadikan kepada kita bumi keseluruhannya, ini tanah-tanah yang ada sebagai masjid. Jadi bersih, tanah tersebut adalah bersih, sehingga datang satu perkara, satu benda yang boleh mengotorkan tanah tersebut, maka tanah tersebut boleh jadi kotor. Kat kebun kita nak sembahyang, tak ada sejadah, kat mana nak sembahyang? Kebun tanah gambut, tanah bukit, tak ada sejadah, sembahyang atas tanah bersih. Dikatakan yang ni dalam hadis kata semua daripada tanah di muka bumi ni, mana permukaan bumi ni adalah masjid. Masjid tu tempat yang boleh kita nak, ada dua maksud di sini. Tempat yang boleh kita nak sembahyang kat mana-mana tempat di atas muka bumi ini kan, yang mana asalnya itu berada dalam keadaan yang bersih. Duduk kat kebun kata tak ada lapik sejadah, sembahyang atas tanah, boleh, tak ada masalah, tanah tu sendiri bersih. Tapi sehingga ada satu benda datang yang berbentuk najis yang mengotorkan tanah tersebut, tai babi banyak kat situ. Tai babi ni macam tai kambing lah, bulat-bulat dah banyak, ada tai babi, jadi kotorlah tanah tu, sehingga hilang sendiri tai babi tu, maka tanah tersebut asal kembali pada asal, bersih. Nak kena samak tanah tersebut tak? Tanah yang kena tai babi tu kena samak tak? Kena sertu tak? Tak payah sertu, kerana tanah tu sendiri ejen sertu. Kita nak sertu pun menggunakan tanah, 6 kali air dengan satu kali air tanah, maka sehingga zat najis itu hilang, maka dia akan jadi bersih. Itu dimaksudkan dengan keseluruhan dari muka bumi ini adalah tempat, adalah masjid, iaitu tempat kita boleh melaksanakan dirinya sembahyang. Dan nak cerita yang kedua, tanah atau tempat mana yang kita dirikan sembahyang itu adalah tanah, bermakna tanah yang asalnya pada di muka bumi ini, tanah baik tanah rambut, tanah liat ke, lumpur dan sebagainya, ia adalah bersih kata. Dan dijadikan tanahnya untuk kita suci lagi menyucikan. Jika kita tidak mendapati air, maka dia adalah pengganti kepada air mutlak. Tanah itu adalah suci lagi menyucikan. Ini suci lagi menyucikan. Dia mana dia menggantikan air yang air mutlak itu. Jika kita tidak mendapati air jika untuk mengambil wuduk, ataupun ada masalah-masalah tertentu pada diri kita kan, kita ada luka dan sebagainya, ini kita tengok sebab-sebabnya. Sebab-sebab tayamum, yang ini yang kita berhenti iaitu pada takrif tu. Sebab kenapa kita nak, sebab-sebab tayamum ni kata kenapa kita nak bertayamum? Ketiadaan air sama ada secara hissi, iaitu zat air itu sendiri tidak kelihatan dan tidak dapat dirasa. Kat sini air yang berbentuk hissi. Hissi ni dalam bahasa Arab dia boleh nampak zat air, ataupun dia kata air itu tidak dapat dirasai. Tak ada wak air pun, tak ada wak air. Kalau ada wak masih lagi boleh ada air tu,
masih lagi kita boleh mengambil wak minyak itu sebagai dah jadi basah dengan kita dengan air embun dan sebagainya, itu air mutlak. Yang kita dah belajar tentang air mutlak itu ada 7 jenis yang asalnya, air embun, air mata air dan sebagainya, yang dalam bentuk wak kan. Itu maka kalau ada air itu dalam bentuk zatnya, air yang biasa lah, air laut, air sungai kan, yang boleh dibuat untuk berwuduk, dan air dalam bentuk wak, spray kan, dia spray air itu dalam bentuk wak, dia basah tangan. Selalunya orang guna flight bawa air spray ni, spray tempat-tempat anggota-anggota wuduk untuk mengambil wuduk kan. Yang setengah orang tu pergi travel, dia bawa benda-benda macam tu, kecil tu. Kalau naik kapal terbang tak boleh yang jenis cair tu masuk dalam flight ke atas tu. Tapi kadang-kadang masa Ustaz balik dari Jordan tu, naik Oman Air, boleh dia bawa makanan lagi siap dalam beg, macam-macam jenis benda-benda tu kan. Kadang-kadang setengah tu penerbangan ni dia tak ada orang kan, setengah tu dia ada. Masa ada tahun berapa, tahun 2 Ustaz balik tu daripada Jordan ke Oman, transit naik Oman Air, lebih kurang dalam 2 jam lah daripada Amman, Jordan. Berapa orang dalam flight tu? Ingat ada 5 orang je ada dalam flight tu. Kawan saya dengan kawan sebelah, mata ada orang hujung saya belakang, tak ada orang kan. Mungkin dia tak check sangat masa tu kan, dia tak check ada benda-benda jenis cair yang kita bawa, tak ada masalah bawa. Kalau yang sampai ke dah sampai ke Oman, nak pergi ke Malaysia, itu memang ramai lah transit, sebab orang-orang yang daripada umrah memang ramai naik ke sana. Memang dah ramai. Itu dia check betul-betul lah. Masa dari Jordan ke Oman tu memang kata simple, dia check macam cepat lah perjalanan tu kan, sebab tak ada orang naik flight. Jadi benda-benda yang jenis cair tu kan, kalau bentuknya wap itu pun dikata, kalau ada sesuatu air mana yang mutlak dalam bentuk wap yang boleh jadi air dan boleh membasahi kita punya anggota wuduk, maka tak ada sebab untuk kita untuk mengambil wuduk, maka tak boleh kita nak bertayamum. Kat sini syarat dia kata sebabnya kerana tak ada air dalam bentuk hissi yang boleh kita lihat, dan tidak air yang mana tidak ada air yang bentuk yang dapat, mana yang tak dapat, yang tidak dapat dirasakan, yang apa tidak, yang dikatakan sini dalam bentuk wap lah kata, itu bukan dalam bentuk hissi, itu dalam bentuk, nak kata maknawi bukan maknawi, bila kita kumpul dalam bentuk zat juga air tersebut. Macam mana keadaan pun tidak ada air mutlak. Itu ada air tapi air kok semua. Kat rumah bekalan air putus kata dalam 3-4 hari. Jadi air yang ada kat rumah tu air kok saja, air kok Coca-Cola semua air manis kan? Ada air manis saja. Air mutlak ada tapi digunakan untuk minum dan sebagainya. Maka kat situ mana ada benda yang terhalang untuk kita nak menggunakan air. Itu antara boleh kita untuk bertayamum. Kita sebab-sebab tayamum lah kita tahu. Kalau mana tidak ada air, sama ada haisi ataupun mana yang ada bentuk zat ataupun dalam bentuk wak, dia kata. Seperti ketika di dalam musafir dan dia tidak mendapati air. Satu lagi, bila dia satu orang, dia bagi contoh lah, tak ada air, bila tak ada air. Kalau zaman-zaman kata pengarang ataupun zaman-zaman yang imam-imam mazhab ni, kebiasaannya orang yang akan melaksanakan perjalanannya musafir, itu biasanya berlaku pada seseorang itu tak ada air kat dia, melainkan untuk dia minum sahaja. Dan kalau letak dalam satu bekas yang kantung tu yang dibuat daripada kulit yang dah dibau, kata disamak, kulit-kulit binatang yang dah disamak digunakan untuk menyimpan air. Simpan air dalam kulit ni dia boleh tahan tahan lama, dia tak tersejat, sehingga matahari panas macam mana pun kalau kita letak dalam kulit tu, maka dia tidak akan tersejat sama sekali. Memang akan ada je air dalam tu, takkan berkurangan. Jadi ini yang berlaku pada imam-imam mazhab kan, yang mana tak ada air, kata sebab-sebabnya tak ada air. Tak ada air mana tak ada air bila dia melakukan pemusafiran. Dia pergi satu tempat ke satu tempat dan dia tidak mendapati air. Dalam keadaan musafir itu tidak mendapati air, makna keliling dia itu tak ada air, tak ada air. Atau ketiadaannya secara syar'i, iaitu zat air itu ada kelihatan
dan dapat dirasa, tetapi disebabkan oleh perkara-perkara tertentu. Ia tidak boleh digunakan untuk bersuci seperti dia mempunyai air tetapi dia sangat berhajat untuk meminumnya. Yang kedua, adanya air tapi dalam keadaan musafir tu, yang pertama tak ada air langsung, yang kedua ada air, zat air tu ada tapi tak boleh digunakan kerana air tersebut digunakan untuk dia punya keperluan kehidupan dia. Ini kalau kita tengok dalam fiqh, dia ada panggil maqasid syariah. Dalam ni kita boleh menggunakan tayamum kerana kita untuk menjaga hifzun nafs, menjaga nyawa kita. Kalau tak ada air, maka kalau kita tak minum, kita boleh menyebabkan kematian. Maka itulah kata, bila ada air tapi digunakan untuk minum, maka dibolehkan dia untuk bertayamum, diharuskan dia untuk bertayamum. Yang seterusnya, tidak boleh digunakan untuk bersuci seperti dia mempunyai air tapi dia sangat berhajat untuk meminumnya. Ini yang mana saya ulang balik dah tadi. Firman Allah Ta'ala, falam tajidu ma'an fatayammamu. Kalau kat negara kita nak praktik macam mana hal yang berkaitan dengan yang membolehkan kita bertayamum? Banjir boleh tayamum tak? Ayat banyak kan, banjir. Ada kalau yang mana kalau ayat tu tidak boleh diguna pakai, banjir lah tempat kita. Ada ayat dalam botol, ada lah sikit, tapi keseluruhan dapat tempat yang rumah kita ni air naik, yang air yang kotor, yang kita tak boleh menggunakannya. Maka kalau ada tanah yang bersih, tanah ataupun debu yang bersih, boleh dia untuk bertayamum sekalipun ada air banyak di bawah rumah dia. Contoh ada satu kes yang berlaku di Kuala Lumpur dulu kan, sampai kan satu petrol pump tu orang beratok untuk buang air dengan untuk ambil wuduk saja setengah jam seorang. Shell petrol pump ke, yang tempat yang tinggi, yang dalam bandar tu yang kita tengok, bandaraya banjir keseluruhan sampai blackout. Yang mana orang duduk kat mana, dia ada rumah 2 tingkat, duduk kat atas, tingkat atas no? Bawah penuh air, nak lari pun tak boleh, air penuh, bot nak masuk tak boleh, kereta terapung banyak. Itu duduk terperangkap dalam tu, kata dalam mana duduk kat tingkat 2, air pun tak ada, untuk minum je ada. Tapi kalau dia ada debu tanah, dia boleh bertayamum untuk dia sembahyang. Itu kalau dia ada air lagi, tak apa, ambil air terus. Tapi kerana air di bandaraya tu kotak, warna hitam, berbau, maka bukan semua air yang banjir itu bersih. Kalau kita duduk di kawasan pinggir sungai, tak ada masalah kan, rumah-rumah kampung yang air naik banjir dan sebagainya, tapi dia duduk di pinggir sungai yang airnya itu coklat, tetapi coklat kerana tanah, tak jadi masalah. Tapi kalau di bandar-bandar besar, kalau banjir, memang air itu air yang kotor, kebiasaannya air yang kotor. Kalau kita yang mana datangkan penyakit pada kita, maka itu kalau keadaan itu berlaku dan kita ada simpan tanah-tanah untuk bertayamum, maka kita boleh bertayamum kat situ. Dan ini sebab-sebabnya lah. Antara yang pertama tu mungkin tak berlaku pada kita. Yang mana yang pertama dia bagi yang kita tak nampak air bentuk hissi, yang bentuk zatnya ataupun bentuk wak, dan kita berada dalam keadaan musafir, yang kita tak bawa air ataupun kita guna air tersebut untuk minum. Ada lagi tak yang berlaku kat tempat kita ni rasa? Pergi Johor naik unta. Pergi Johor kita naik apa? Naik kereta api, naik kapal terbang, naik kereta. Air ada tak bawa? Tak bawa air RNR ada. Kan? Mata-mata ada air tempat kita. Tak ada masalah. Maka kita takkan ambil. Yang pertama ni kita tak berlaku pada kita. Kalau di tanah Arab tu mungkin. Kalau Ustaz daripada Mu'tah itu nak pergi ke Red Sea, Laut Mati kan, Laut Merah, Aqabah, lebih kurang perjalanan ada 4 ke 5 jam. Kalau pergi Laut Mati tu sejam je. Laut Mati tu daripada rumah nampak bawah tu, nampak Laut Mati tu. Jadi dia akan lalu Sahara tu lebih kurang padang pasir. Nak cakap padang pasir pun ada juga RNR tepi tu. Dan ni dia tak ada lah macam zaman Nabi dulu kan, memang kata kosong. Dan ni dia ada lah, memang tak ada air kat situ. Tapi kalau andai berlaku perkara-perkara yang apa dah, yang membolehkan kita untuk bertayamum kan, kita tiba-tiba kita terkandas kat situ, kita ada air minum sahaja, dan tempat tersebut kata contoh masuk waktu solat Zuhur, tak ada air
kecuali untuk minum saja, maka itu membolehkan kita untuk tayamum untuk semayang. Boleh berlaku lah macam mana yang dikatakan oleh pengarang, tapi situasinya kita kena berada di tanah Arab ataupun tempat-tempat yang kita lalu itu, kita musafir biasanya tempat-tempat yang tidak ada air langsung, padang pasir dan sebagainya. Yang ni kita nak pergi ke Kedah semua, kalau musafir, kalau kita rosak pun tak ada masalah, sebab kita ada tempat-tempat yang adanya air, sumber air. Kampung-kampung orang ada kan, masjid, surau ada lagi. Kalau kita lalu jalan lama pun mungkin ada juga tempat-tempat yang ada air, masih ada lagi kan. Kalau tak ada, boleh kita nak tayamum. Tapi kalau nak tayamum di negara sekitar agak susah sikit, kerana negara kita penuh dengan daun yang rumput-rumput hijau, dan kata-katanya dari tanah tersebut itu tidak ada debu tanah, semuanya tanah yang basah. Maka itu agak susah untuk kita nak melaksanakan tayamum kan. Jadi inilah yang pertama, sebab-sebab tayamum. Sebab yang kedua, air terlalu jauh daripadanya. Apabila dia berada di suatu tempat yang tidak ada air dan jarak antaranya dengan air lebih daripada separuh farsakh, menyamai lebih 2,5 kilometer, maka dia boleh bertayamum dan dia tidak wajib berusaha untuk pergi mendapatkan air tersebut, kerana yang demikian itu adalah membebankan. Dan ini bagi orang-orang yang mana dia bermusafir, ataupun dia bermusafir ni, dia kalau di tanah Arab ni, orang yang selalunya mereka akan backpacker lah. Backpacker ni berjalan kaki setengah tu, dia pergi kat mana dekat dengan kaum Samud tu, tempat yang kata tempat Transformers berlakon tu. Itu kalau kita berjalan betul-betul dalam tu, kena berkemah dalam tu. Petra nama dia. Memang dalam tu kita tak boleh nak naik kenderaan, hanya untuk ataupun dia panggil baral. Baral ni spesies khimar, keldai yang besar. Dia besar, dia keldai, dia boleh bawa orang, bawa barang. Nak naik tempat tu dia kena, memang kita macam naik ke gunung lah, dalam gunung ganang. Kalau kita gunung ganang kan, kita hiking, panggil hiking. Tapi di sana dia panggil macam hiking juga, bawa backpacker dan sebagainya, duduk tempat pergi dalam-dalam yang tempat macam tu. Jadi bila kita pergi ke tempat macam tu, boleh berlaku kita tak jumpa air. Kalau jumpa air pun kita tahu checkpoint dia. Checkpoint dia mungkin kalau ada tempat persinggahan ada air paip tu, lebih kurang dalam 2,5 kilometer macam tu, jauh lagi kan. Nak ambil air, nak sembahyang kata. Contoh kita jalan-jalan kaki, kau dah dekat asar lah, Zuhur tak sembahyang lagi kan, dalam Petra tu contoh, jalan-jalan bawa beg ramai-ramai. Lepas tu nak masuk asar lah, tak ada air, minum je tu. Ada checkpoint dia 5 kilometer lagi, ataupun 2,5 kilometer ke atas ada air, kita tahu ada air atas tu, tapi jauh. Maka itu yang boleh sebab-sebab untuk kita bertayamum, boleh menjadikan kita boleh bertayamum atas sebab-sebab kerana jauh untuk mendapatkan air. Jarak dia yang boleh kita untuk bertayamum tu adalah separuh farsakh. Satu farsakh bersamaan dengan 5 kilometer, ataupun 4.8 satu farsakh. Ini separuh farsakh, iaitu 2,5 kilometer. Kata apabila dia berada di satu tempat yang tidak ada air dan jarak antaranya dengan air lebih daripada separuh farsakh, menyamai lebih 2,5 kilometer, yang mana boleh dia untuk bertayamum, nak dapatkan air tu jauh kan, jauh. Macam saya tu, kita jalan ke dalam Petra tu, memang betul-betul kita nak tengok landscape ni. Ada setengah orang putih tu datang dari Jepun pun datang, Mexico, ramai orang-orang luar negeri datang ke Petra tu di Jordan, semata-mata nak tengok starlight. Dia boleh tidur satu tempat tu padang pasir dan duduk atas bukit, nampak bintang, memang cantik. Memang kata kita tengok real bintang tu besar-besar dengan taik bintang jatuh. Dia ada satu tempat tu memang selalunya orang masuk dalam Petra ni, orang bermalam di dalam tu, macam orang hiking juga. Memang kat situ kalau kita bawa air minum, tak ada air lain, tak ada lah ayat untuk bawa semayang kata. Nak semayang tak ada ayat lah, melainkan kita kena pergi checkpoint dia. Adanya orang, ada macam orang buka kafe, ada orang jual makanan, ada satu tempat checkpoint tertentu. Jadi agak jauh
Kalau kita tolak pukul 12 tu jalan kaki, nak sampai sana tu kena sembahyang tengah jalan dulu. Mungkin kalau cepat dia boleh cepat lah sikit, tapi kalau lambat dia kena sembahyang tengah jalan. Itu bila mana dah nak masuk asar dia tak nak zuhur lagi, tengok ayat tak ada, maka dia boleh bertayamum. Kalau ayat yang dibawa tu untuk minum sahaja, checkpoint tu jauh, lebih kurang paling kurang 2,5 kilometer ke atas jauh tu, baru boleh kita bertayamum. Kalau kedai tu dekat 500 meter je lagi, kena pi juga. Kalau kedai tu dekat, kata tempat checkpoint air tu dekat 1 kilometer, kena pi juga, tak boleh tayamum lagi, kena cari juga. Itu yang mana bila masuk waktu ada syarat-syarat syarat tayamumnya. Maka boleh berlaku tak pada kita? Mungkin boleh kalau kita travel ke negara lain. Kalau kita hiking biasa tak ada masalah kan. Kalau kita hiking ni kita duduk ikut laluan sungai, ataupun kita ada bawa prepare air siap-siap, ataupun banyak mata air terjun dan sebagainya. Kalau naik ke Gunung Tahan ke, gunung-gunung mana, Bukit Larut ke kan. Kalau Bukit Larut pun dia ada ayat lalu, mungkin boleh bertayamum kalau kita kalau mana berada dalam keadaan kemarau ke kering, kita bawa debu siap-siap kan. Itu orang yang hiking di dalam hutan, masuk ke Gunung Ganang lebih kurang seminggu, ada 4 minggu 4 hari 3 hari. Ini yang satu sebab yang membolehkan kita bertayamum. Mungkin boleh berlaku pada diri kita yang orang suka travel, suka hiking dan sebagainya kan. Yang ketiga, yang mana tadi tak baca habis lagi, maka dia boleh bertayamum. Kata sekali lagi saya ulang, air itu terlalu jauh daripadanya apabila dia berada di suatu tempat yang tidak ada air, yang jarak antaranya dengan air lebih daripada 1 farsah, yang ini menyamai lebih 2,5 kilometer. 2,5 kilometer. Maka dia boleh bertayamum dan dia tidak wajib berusaha untuk pergi mendapatkan air tersebut, kerana yang demikian itu adalah membebankan. Sebab jauh. Yang ketiga, tidak boleh menggunakan air sama ada secara hissi, seperti air itu berada dekat dengannya tetapi ia dikawal oleh musuh yang ditakutinya, atau tidak boleh menggunakannya secara syar'i, seperti dia merasa bimbang dan takut berlaku penyakit. Ini tempat-tempat air yang bertakung, ataupun sungai-sungai yang dicemari. Walaupun kita boleh air depan mata kita, air yang banyak, tapi kerana sungai itu dicemari, maka kita pun takut untuk mengambil air tersebut, nak gunakan untuk berwuduk. Maka diperbolehkan kita untuk bertayamum. Sungai mana? Sungai kat Tepeh, kat Pekan kan, sungai-sungai yang tengah-tengah Pekan, sungai mana kat Kuala Lumpur, tengah-tengah Pekan sungai kan, warna apa sungai tu kan, ikan banyak, tapi air tersebut kita pun takut, ikan tersebut pun kita takut nak ambil kerana dicemari. Satu lagi dikatakan mana air tersebut dekat dengan kita tapi dikawal oleh musuh. Yang ni yang berlaku pada orang-orang yang negerinya berperang. Selalunya macam tu lah di Syria dan sebagainya. Kalau kita tengok ada salah satu cerita Arab tu, dia buat macam Syria, keadaan di negeri Syria. Ada cerita ni bahasa Arab lah, saya tengok kat mana, dekat Jordan kot, ada lama, tapi dia lakonkan balik macam mana watak orang-orang Arab di Syria ni. Mereka ni tawan satu tempat ni, tangki tu mereka tawan. Jadi mereka kena jaga, kena ada satu komuniti untuk jaga dengan senapang dan sebagainya, tangki yang ada air kat situ. Sebab itu keperluan untuk mereka nak bergerak macam markas tu. Sekali ada orang datang, kumpulan ni datang pergi serang, tembak, yang mereka nak tahankan tempat tu sampai ke, ceritanya sampai ke ni lah, sampai dia tinggal berapa orang tu kat situ. Mereka berjaya tahan tempat tu dan dapatkan komuniti yang lain daripada musuh-musuh yang mana yang nak tawan tempat tu. Ini yang berlaku macam mana dikatakan oleh pengarang. Kalau yang nak ambil tempat tu, tapi ada orang lain yang jaga tempat tu, yang mana orang tu musuhnya, ataupun yang kita tak tahu siapa yang boleh mengancam kita. Walaupun kita nampak ada tangki air dan airnya di situ, maka dengan masalah tersebut kita boleh bertayamum. Kita tak berlaku lah, sebab kita bukan negeri berperang kan. Kalau di Syria sana sama-sama mereka lah, orang Arab juga, semua Arab, tapi masing-masing nak tawan tempat tu, tempat yang mana tangki air tu, yang adanya air, sumber air banyak.
untuk keperluan keluarga dia. Jadi ada juga kadang sampai 5-6 orang keluarga datang nak lawan dengan orang yang jaga tangki tersebut. Sebab masa tu undang-undang dah tak ada. Masing-masing nak hidup, nak air tu untuk hidup, keperluan keluarga, keperluan dia punya komuniti tu. Ini kata yang berlaku macam ni. Boleh kata apa yang dikatakan oleh pengarang, macam negeri-negeri yang sedang berperang, yang mana adanya air nampak tapi tak boleh nak ambil. Sebab apa? Sebab takut dikhawatiri mereka akan kena serangan dari musuh yang menjaga air tersebut. Jadi boleh tak untuk dia bertayamum? Maka itu sebab-sebab yang membolehkan dia untuk bertayamum. Yang keduanya yang berlaku pada kita, mungkin boleh berlaku tempat-tempat yang ada banyak air tapi dibimbangi tempat tersebut dicemari. Contoh di sungai-sungai kita, boleh kita nak ambil wuduk tapi ada masalah kencing tikus kat situ. Lepas tu tercemar dengan orang tuba, orang letak toksik dan sebagainya kat situ, kan, ada sisa-sisa kilang dan sebagainya. Maka kita tak boleh, tak ada sumber lain melainkan sungai itu sahaja. Dan sungai itu pula dicemari. Kita ada air pun air untuk minum sahaja. Maka boleh tak kita nak bertayamum? Itu sebab-sebab yang membolehkan kita untuk bertayamum. Yang tadi pasal air yang depan mata tapi musuh punya. Yang kedua ni, yang mana takut air tersebut boleh membawa penyakit. Yang ni boleh ada berlaku tempat-tempat yang bertakung. Biasanya satu orang yang kata travel lah, backpacker juga, mereka ni duduk tempat-tempat yang biasanya tak berlaku kat negara kita lah, di tanah Arab ataupun di US sana, kan. Mereka travel ada lopak-lopak air. Tapi lopak-lopak air tersebut yang mana kita tak tahu, mungkin dicemari oleh binatang-binatang yang masuk ke dalam tu, bakteria, kuman-kuman yang boleh mendatangkan penyakit pada kita. Maka boleh tak kita nak bertayamum walaupun air tersebut ada dalam bentuk hissi, dalam bentuk zatnya itu? Tak boleh kita, boleh kita untuk bertayamum. Kerana takut air tersebut boleh mencemari kita. Dan kalau kita tengok Astro, ada satu dokumentari ni, dia How to Survive, kan? Dia punya macam mana kita nak survive kalau tempat-tempat yang kita pergi dalam hutan. Yang tu siapa nama dia? Orang putih tu, memang lain ni tak ada lah, lama dah. Bear Grylls apa nama? Dia boleh masuk, dia tunjuk kita cara untuk ikhtiar hidup dalam hutan dan sebagainya. Dia ajak kita, kalau yang mana tempat air bertakung, kita tapis dengan satu benda, ambil satu benda tu buat penapis. Tapi bukan, ada satu scene tu saya tengok, dia duduk satu tempat tu, air tu memang betul-betul kotor, dia tak ada penapis. Jadi memang dayak tapi dia tak minum, tak boleh minum. Dia tak minum air tersebut sebab memang kata kotor, tak boleh nak tapis lah. Atau mungkin dia boleh berlaku macam tu, berlaku pada kita dalam keadaan kita pergi travel dan sebagainya. Dan ni bolehlah kita tengok situasi pada diri kita. Boleh berlaku pada tempat kita, mungkin kemarau, mungkin orang yang duduk yang macam berlaku di negeri-negeri yang ada yang mana terputus bekalan air, kadang 3 hari 4 hari, yang duduknya di tempat-tempat yang tinggi, macam di flat tingkat 20-25, kan, dia nak kena jalan kaki, dia rosak, tiba-tiba air tak ada, nak minum je ada, maka boleh dia bertayamum gitu. Okay, yang ketiga sebabnya. Kemudian ada sambungannya lagi, atau bertambah lagi sakitnya, yang mana ya, atau dia tidak boleh menggunakannya secara syar'i, seperti dia merasa bimbang dan takut berlaku penyakit. Maksudnya air tersebut mungkin mencemar, mungkin boleh mendatangkan penyakit atas pencemarannya. Atau bertambah lagi sakitnya atau lambat sembuh jika dia menggunakan air. Apabila dia berada dalam keadaan sedemikian, maka dia boleh bertayamum dan dia tidak wajib menggunakan air sama ada sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seorang sahabat mendapat luka parah pada kepala, kemudian dia mandi, kemudian dia mati. Jadi satu lagi yang kita dah bincang, dua bentuk tadi. Yang pertama tempat musuh yang mengawal air tersebut. Yang kedua, air tersebut mungkin dicemari. Yang ketiga, takut air tersebut boleh memudaratkan diri kita. Sebagaimana yang kita telah bincangkan itu, yang kita dah bincangkan pada bab luka, balutan luka dan balutan patah.
Boleh tak kita tayamum bila kita patah, kita balut pada tempat-tempat tertentu, anggota wuduk, ataupun kita balut kerana luka, maka boleh kita gunakan kaedah bertayamum. Kerana takut membinasakan diri kita, menambahkan lagi kesakitan pada diri kita bila kita menggunakan air tersebut. Kalau kita dah luka teruk, jatuh motor sampai luka, sekali nak wuduk, kalau kita ambil air ni bahaya. Kalau dia basah tempat-tempat luka, memang lambat baik, lambat sangat kan. Ustaz ada luka kadang-kadang lutut jatuh, jatuh motor kan. Masa tu rasa kita ambil wuduk macam biasa lah, ada mandi, lambat berbulan-bulan nak baik. Letak iodin yang kuning tu, kira bagi kering, lap-lap bagi kering, sekali mandi lap-lap. Bila luka ni, bila dia basah, sekali dia cabut, dia main balik, luka tu dia tak tutup kan. Kira kudih yang mana, yang luka yang basah tu tak tutup, kulit tu baru nak tutup, yang kudih tu nak tutup. Jadi kulit lapisan kita tu, yang kudih tu, bila basah kudih tu tanggal balik sekali, jadi lapisan lama balik. Yang kata yang luka tu masih ada lagi, basah lagi sekali, tanggal lagi, jadi ulang balik benda semua. Kalau kita tak, kalau kita tak membalutnya, ataupun kita sentiasa bagi kena air kan, itu yang masalah kata dalam bab ni. Bila luka, air itu boleh mendatangkan kerosakan pada kulit kita, pada diri kita, mudaratkan diri kita, maka kita boleh bertayamum, balut tayamum. Ini yang mana dalam kes satu orang sahabat yang luka parah, kemudian sahabat lain ni suruh dia mandi, dia mimpi kena mandi wajib. Sahabat lain suruh dia mandi wajib, kemudian dia mandi, mati dia. Kemudian Nabi nak jumpa orang-orang tu, kata kan, pandai-pandai kata bagi fatwa, bagi pandangan. Nabi marah, Nabi kata pandai-pandai bagi pandangan. Nabi kata orang yang macam ni, ini ayat yang mana sambungan dia, sesungguhnya memadai kepadanya bertayamum dan membalut lukanya dengan kain, kemudian dia sapu di atasnya dan basuh seluruh badannya. Ini lihat dalil ini pada bab menyapu di atas balutan yang kita dah belajar yang lepas. Jadi Nabi marah pada orang-orang yang suruh pandai-pandai buat fatwa tu, kata sahabat-sahabat yang buat fatwa tu, kata suruh dia mandi, dia luka kat kepala orang tu, luka pada, memang luka teruk lah. Jadi dia tidur, dia mimpi keluar air mani. Lepas tu dia tanya kawan dia, apakah dia perlu bertayamum ataupun dia hanya mandi, berwuduk ke mandi saja, ataupun bertayamum dan mandi. Dan sahabat yang kawan-kawan dia semua suruh mandi mati dia. Lepas tu Nabi abang tu, Nabi kata nak jumpa orang tu, jangan penyakit yang tidak penyakit bagi orang yang tidak tahu adalah bertanya. Kalau tak tahu, tanya orang yang tahu. Nabi abang dalam dalil tu panjang. Nabi suruh bertanya, kalau tak tahu tanya, adalah hal fiqh ni, ataupun hal fiqh lah khasnya kan. Nabi apa-apa saja dalam hal dunia pun macam tu juga kan. Tak tahu tanya Nabi abang. Waktu Nabi abang yang dia sambungan dia, orang tu dah mati dah kan, yang kata sahabat tu dah mati dah. Ni Nabi kata macam mana nak buat dengan keadaan orang yang luka, yang boleh menyebab luka tersebut boleh mendatangkan kerosakan pada diri kita kan. Kalau kena air lagi teruk, macam luka tadi lah, kudih tadi. Kalau mana kena air, dia takkan baik, bulan-bulan takkan baik kan. Kalau tak kena air, kering elok, 3-4 hari ke seminggu baik dah. Letak iodin, balut elok-elok, saya kering dah, dia tumbuh isi kulit, isi dan elok lepas tu. Jadi inilah kata sebab-sebab yang boleh membolehkan kita untuk bertayamum. Sekali saya ambil sikit last sekali yang keempat, cuaca yang terlalu sejuk, yang membolehkan kita tayamum bila cuaca yang terlalu sejuk. Keadaan tersebut menyebabkan seseorang merasa bimbang dan khawatir untuk menggunakan air, dan ia tidak mampu untuk memanaskan air. Amr bin al-As radhiyallahu anhu telah bertayamum daripada junub, mana dia mandi wajib tak boleh, sejuk sangat dia bertayamum kerana takut binasa disebabkan cuaca yang terlalu sejuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperlakuinya. Mana kita tengok dalam hadis tersebut, dalam hadis sahih daripada Ibn Hibban, Al-Hakim dan Abu Dawud. Walau bagaimanapun dia dikehendaki mengqada
kan kembali sembahyang dalam keadaan tersebut ketika ada air. Ni kes bagi yang terlalu sejuk ataupun terlalu panas, nak mandi sangat, air tu terlalu panas untuk berwuduk dan sebagainya, untuk mengangkat hadas kecil ada besar, maka diperbolehkan dia untuk bertayamum. Kalau setengah tempat mana di tempat sejuk, maka kalau terlalu sejuk sangat untuk kita mandi, maka nak panaskan tak ada pemanas, maka boleh kita untuk bertayamum. Itu mungkin dia ada simpan, ada di Madinah boleh jadi dia sejuk tapi dia tak basah. Kalau di belah kalau di atas sikit, di Tabuk tu, di Jordan tu, dan dekat dengan Europe, dia kalau nak musim salji dia akan hujan, dia akan basah. Kemudian ada hujan tu bila sejuk, bila musim salji boleh kata sampai negatif 10 sejuk tu. Air yang dalam memang sejuk sangat, kita tak kena guna pemanas. Boleh kalau kita nak tayamum kalau ada debu, kan? Kalau di Jordan bila berlaku kesejukan sehingga salji turun, masa tu tak dapat debu dah, salji dah ada debu tak ada. Jadi kita kena guna air juga kat situ, pemanas dan sebagainya. Jadi itu sebab-sebab yang membolehkan kita untuk bertayamum. Jadi insya-Allah kita akan masuk pada yang akan datang, syarat tayamum. Untuk nak tayamum ni syarat dia apa? Ada mengetahui masuk waktu, mencari air lepas masuk waktu. Itu untuk mana syarat-syarat dan rukunnya pada hari yang akan datang. Jadi sebab-sebab ni yang penting sebenarnya. Sebab mungkin kita berada di keadaan salah satu darinya, dan benda tu, sebab-sebab tu boleh berlaku pada kita. Contoh yang pengarang bagi ni untuk rujukan atas sebabnya, rujukan. Jadi kalau yang kena situasi tu pada diri kita, yang sewaktu dengannya, kita boleh bertayamum tadi. Macam luka tadi, balutan luka walaupun kecil tapi boleh menyebabkan jangkitan kuman dan sebagainya, boleh kita menggunakan kaedah bertayamum. Dalam tu pun kita dah belajar al-asaib, kan, balutan luka. Itu balutan bagi tempat yang luka, yang bertayamum, kita boleh bertayamum. Jadi insya-Allah kita sambung pada hari yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ij'alna mutakallimina bil lughati al arabiyyah fusha wa mutabakhiran fi 'ulumiha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.